Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan berkongsi tentang seorang ulama tradisional Kelantan iaitu Datuk Haji Ismail. Okey, nama penuh beliau ialah Haji Ismail bin Haji Yusof bin Mak Diah. Bagi masyarakat Kelantan, beliau lebih dikenali dengan panggilan Tok Peti Haji Weh. Okey, beliau dilahirkan pada tahun 1915 Masihi di Kampung Kemuning, Pasir Putih, Kelantan. Datuk Haji Ismail merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik seibu sebapa. Ayahnya iaitu Haji Yusof bin Mak Diah merupakan seorang yang sangat dikenali di kampungnya dan mempunyai pelbagai kebolehan seperti bertukang, membuat terompah, memiliki kemahiran kreatif dalam mengubah suai barang-barang terpakai dan juga suka bercucuk tanam. Di samping itu, ayahnya juga merupakan seorang Bilal di Surau Kampung Gong Kemuning, Pasir Putih. Ibunya pula bernama Safiah binti Omar, berasal dari kampung yang sama. Datuk beliau pula iaitu Haji Omar merupakan seorang yang disegani dan dipandang mulia oleh masyarakat sekitar pada waktu itu. Haji Ismail ini merupakan anak kesayangan ibu bapanya disebabkan kepintaran dan akhlaknya yang mulia. Ketika berusia 21 tahun, beliau telah menamatkan pengajian di Pondok Masjid Muhammadi Kota Baru. Dan setelah itu, beliau dijodohkan dengan Hajah Cik Hawa binti Cik Mahmud dari Kampung Sirih, Kota Baru. Hasil dari perkahwinan itu, beliau telah dianugerahkan 3 orang cahaya mata iaitu seorang putera dan 2 orang puteri. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang pendidikan. Semenjak dari kecil, Datuk Haji Ismail telah mendapat asuhan agama dari ayahnya yang merupakan seorang Bilal kampung. Beliau diajar perkara asas agama dan membaca Al-Quran sehingga khatam. Ketika berusia 9 tahun, beliau memasuki Sekolah Melayu Bukit Awang, Pasir Putih hingga darjah 3. Setelah menamatkan pengajian di Sekolah Melayu Bukit Awang, beliau sering berulang-alik ke rumah Haji Abdul Samad iaitu emak saudaranya untuk belajar membaca Al-Quran untuk khatam kali kedua. Seawal umur 13 tahun, beliau telah meninggalkan keluarga untuk belajar di Pondok Tuan Guru Haji Muhammad bin Haji Umar. Di sana, beliau belajar beberapa mata pelajaran asas dalam silibus pengajian pondok. Pada tahun 1929, beliau telah merantau ke Kampung Kenali, Kubang Kerian untuk belajar di Pondok Tok Kenali. Beliau begitu tekun mengikuti halaqah pengajian di pondok tersebut dan amat berminat untuk mempelajari segala ilmu yang dimiliki oleh gurunya. Seterusnya, Datuk Haji Ismail telah berpindah ke Masjid Muhammadi untuk mengikuti pengajian di sana. Beliau telah dididik oleh tokoh-tokoh ulama yang terkenal pada masa itu seperti Tok Kenali, Haji Wan Musa bin Haji Wan Abdul Samad, Haji Umar Nuruddin, Haji Saad Kangkung, Haji Yaakob Legor dan Haji Ismail Pontianak. Beliau belajar di Masjid Muhammadi selama 6 tahun iaitu dari 1930 sehingga 1936. Sepanjang berpondok di sana, beliau mempelajari pelbagai ilmu agama, bahasa Arab dan pengetahuan am. Setelah hampir 10 tahun berpondok dan berguru dengan tokoh ulama Kelantan, beliau melanjutkan pengajian ke Mekah. Ketika berusia 22 tahun, Datuk Haji Ismail bertolak ke Mekah bersama sahabatnya di Halaqah Muhammadi. Di sana, beliau mendalami pelbagai bidang ilmu Islam termasuklah ilmu syariah, usuluddin, bahasa Arab dan juga tasawuf. Oleh kerana faktor kemiskinan, beliau menetap di Mekah selama 10 tahun dan tanpa pulang bercuti menjenguk keluarga di tanah air. Setelah hampir 10 tahun berada di perantauan, akhirnya beliau pulang ke tanah air untuk bertemu keluarga dan anak watan demi menabur jasa dan bakti serta menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat setempat. Seterusnya kita pergi kepada sumbangan Datuk Haji Ismail. Yang pertama, sumbangan dalam bidang persuratan Islam. Walaupun sibuk dengan tugas-tugas harian seperti mengajar serta tugas-tugas masyarakat yang lain, beliau sempat menghasilkan 30 buah buku karya asli atau ditulis bersama penulis-penulis lain.
Antara hasil-hasil tulisan beliau termasuklah buku teks sekolah dan bahan bacaan umum, artikel ilmiah termasuk syariah dan perundangan, akidah, dakwah Islamiah dan persoalan semasa, tasawuf dan akhlak. Selain itu juga, Datuk Haji Ismail telah menghasilkan puluhan kertas kerja. Kertas kerja pertamanya bertajuk Kedudukan Anak Yatim dalam Islam dan Pembelaannya. Selain itu, beliau juga ada menulis satu kertas kerja yang bertajuk Fatwa Amanah Saham, Hubungan Hukum Syarak dengan Masalih Bani Insan dan Tarikat Naqsyabandiyah. Seterusnya kita pergi kepada sumbangan sebagai Ketua Pengarang Majalah Pengasuh. Antara jasa Datuk Haji Ismail yang besar ialah menjadi Ketua Pengarang Majalah Pengasuh. Walaupun tempoh perkhidmatannya singkat, namun beliau berjaya membuat beberapa pembaharuan dalam penerbitan majalah tersebut, seperti melahirkan beberapa angkatan penulis muda untuk mengisi persada persuratan Islam di tanah air selepas beliau. Sebagai kesimpulannya, Datuk Haji Ismail telah banyak memberi sumbangan terutamanya kepada negeri Kelantan. Sumbangannya boleh kita lihat menerusi penulisan buku-buku teks sekolah untuk rujukan pengajian agama sekolah-sekolah di Kelantan, penulisan makalah ilmiah dalam bentuk kertas kerja, artikel-artikel yang diterbitkan oleh majalah pengasuh dalam pelbagai bidang pengajian Islam, dan penglibatannya juga dalam majalah pengasuh. Sumbangannya kepada penduduk di negeri Kelantan cukup menyerlah berdasarkan penelitian terhadap karya-karya ilmiah yang telah dihasilkannya. Sekian, wallahu a'lam.